Assalamualaikum, kami dari kelas 2C. Hari ini ingin membentangkan tentang pengurusan dan pentadbiran tadika atau taska yang berkualiti. Nama saya Nur Arisha Kelana binti Azmaniza. Nama saya Nuraina Wardina binti Abdul Naim. Saya Nur Akmal Aina. Saya Nur Fatini Surah binti Abdullah. Dan saya Nur Syuhada binti Bidi Wahid. Saya Arisha akan membentangkan tentang pengenalan bagi pembentangan ini. Tadika atau taska merupakan sebuah tempat pembelajaran, didikan dan bimbingan yang berkualiti kepada kanak-kanak. Ia sangat penting bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang berumur 1 hingga 6 tahun untuk diberikan didikan dan bimbingan dengan cara yang betul. Ia juga dapat memudahkan ibu bapa yang bekerja untuk menghantar anak mereka di taska atau tadika atau agar anak mereka mendapat penjagaan yang baik ketika ketiadaan mereka. Taska atau tadika juga akan memberikan efek yang baik kepada kanak-kanak. Contohnya, mereka akan lebih bersedia untuk memasuki alam persekolahan. Saya Aina. Saya akan menerangkan tentang etika perguruan dalam pengurusan pentadbiran tadika dan taska yang berkualiti. Etika merupakan salah satu bidang falsafah yang mengkaji tentang betul dan salah dalam kehidupan seharian manusia. Etika adalah penting kerana ia menentukan tindak tanduk manusia. Tanpa berpegang pada satu kod etika, segala usaha manusia akan gagal. Setiap guru harus mematuhi kod etika yang terdapat dalam Tata Susila Profesi Keguruan seperti yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Contohnya, tanggungjawab terhadap pelajar, tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, serta tanggungjawab terhadap rakan sejawat serta profesi keguruan. Nur Syuhada akan bentangkan tentang alat permainan yang menyokong perkembangan kanak-kanak. Saya bagi 2 contohlah aktiviti alat permainan. Okey, yang pertama permainan blok. Permainan blok dipercayai dapat merangsang pertumbuhan otak dalam semua aspek perkembangan jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Kajian membuktikan kanak-kanak yang bermain blok secara kerap ketika berumur 3, 4 dan juga 5 tahun dapat meningkatkan kemahiran mengira. Terdapat banyak pilihan blok dan set pembinaan yang menyeronokkan untuk dimainkan. Antaranya blok kayu, blok plastik dan juga Lego. Okey, permainan yang kedua, aktiviti yang kedua adalah jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle ataupun susun gambar sama seperti permainan blok dan juga Lego yang saya terangkan tadi. Dapat menyokong perkembangan kanak-kanak dalam pelbagai cara. Contohnya, semasa kanak-kanak menyelesaikan permainan susun gambar, mereka dapat mengecam bentuk-bentuk serta mengenali dan mengingati setiap bentuk dan gambar yang disusun. Macam puzzle, kita ada bentuk, ada setengah puzzle ada bentuk segitegi, ada bentuk segi empat tepat atau segi empat sama. Macam yang gambar yang saya tunjukkan dekat tepi ni lah. Okey. Seterusnya saya akan bentangkan tentang perancangan penyediaan ruang kelas yang selesa untuk taska dan juga tadika. Okey, kawasan kelas perlu mempunyai ruang yang boleh memfokus pembelajaran kanak-kanak. Ruang dalam kelas mestilah mempunyai beberapa sudut pembelajaran tertentu bagi membolehkan kanak-kanak mempelajari dengan lebih jelas. Contoh sudut pembelajaran, kita boleh juga buat macam sudut pembelajaran bahasa Melayu, sudut pembelajaran kesihatan, kognitif ataupun bahasa Inggeris ke, muzik ke, macam tu. Selain itu juga, membolehkan kanak-kanak memilih ruang kegemaran mereka semasa menjalankan aktiviti bebas.
Merancang ruang pembelajaran perlu dibuat dengan teliti. Semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di ruang pembelajaran perlu diberi perhatian yang lebih. Ruang pembelajaran perlu disesuaikan dengan tujuan dan objektif yang ditetapkan. Kawasan ruang pembelajaran mestilah perlu bersih, tidak terlalu sempit dengan pelbagai perabot, mempunyai cahaya yang mencukupi dan udara yang baik. Ruang pembelajaran amat penting bagi meningkatkan kemahiran kanak-kanak dalam berkomunikasi antara sesama kawan dan membina keyakinan dalam diri mereka. Semua ruang yang terdapat dalam sesebuah tadika ataupun taska sangat penting kerana dengan adanya ruang-ruang itu mereka dapat menjalankan aktiviti dengan lebih jelas dan juga mudah. Saya Fatini akan membentangkan tentang peranan guru dalam memastikan keselamatan di tadika ataupun taska. Yang pertama, guru perlu menerapkan amalan keselamatan dalam aktiviti pembelajaran dan juga rutin harian. Contohnya, dengan membaca cerita teladan tentang keselamatan, melakukan perbincangan untuk mengetahui solusi masalah tentang situasi yang tertentu. Yang kedua, guru perlu menerapkan amalan keselamatan dalam kehidupan harian. Contohnya, bagi mengelakkan jatuh, guru perlu mengajak kanak-kanak untuk mengelap air yang tumpah, menasihati kanak-kanak untuk tidak berlari dalam kelas. Yang ketiga, guru perlu menjemput bomba, polis trafik dan juga pegawai keselamatan untuk berkongsi dan mendemonstrasikan tentang keselamatan dan juga kebakaran. Yang keempat pula, guru perlu memastikan ruang persekitaran dalam dan luar taska ataupun tadika adalah selamat untuk menggalakkan perkembangan kanak-kanak serta mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Contoh perkembangan kanak-kanak ialah jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Yang kelima, guru haruslah sering memeriksa persekitaran kawasan kelas dan memastikan tiada alat ataupun sebarang bahan yang boleh membahayakan kanak-kanak. Selanjutnya, merancang pemakanan nutrisi kanak-kanak. Nutrisi ialah makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak dan lain-lain. Setiap nutrisi memainkan peranan yang amat penting bagi pembesaran dan kesihatan kanak-kanak. Merancang pemakanan nutrisi kanak-kanak amatlah penting untuk membekalkan makanan dan snack yang sihat pada waktu yang bersesuaian. Ianya juga untuk memastikan makanan yang diambil adalah mencukupi bagi mengelakkan berlakunya pengulangan menu dalam kehidupan seharian mereka. Contoh hidangan bernutrisi untuk kanak-kanak antara 4 hingga 6 tahun ialah untuk sarapan, frittata telur bersama bayam dan juga air kosong. Untuk snack pagi pula, roti bakar ala Perancis dan susu segar. Untuk makan tengah hari, nasi dan ayam masak kicap serta sup sayur dan jus buah tembikai. Untuk snack petang, kebab buah dan juga air kosong. Dan untuk makan malam pula ialah mi goreng dan air kosong. Saya Wardina, penonton bagi pembentangan ini ialah oleh itu, setiap tadika atau taska perlulah sentiasa bersedia dengan segala masalah yang akan datang. Sebagai contoh, kekurangan pekerja, makanan yang disediakan tak seimbang, kekurangan peralatan dan lain-lain. Selain itu, pengusaha perlulah menitik beratkan keselamatan di kawasan tadika atau taska untuk mengelakkan segala perkara tak diingini, seperti kemalangan yang akan berlaku pada kanak-kanak. Guru-guru juga perlulah sentiasa mencari alternatif untuk menarik minat kanak-kanak untuk belajar. Akhir sekali, pengurusan pentadbiran tadika atau taska perlulah mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat atau pergi kursus yang ditetapkan. Ini sahaja daripada kami. Kami harap video kami sedikit sebanyak dapat membantu kamu semua untuk menambah ilmu pengetahuan. Sekian, Terima kasih. Bye. Pengenalan bagi pembentangan ini ialah Guruan.
dan syuhada akan tentang Bagi janganlah syuk. Sikit semangat dapat membantu. Assalamualaikum.